belajar topik seterusnya. Sekejap. So, kita akan topik seterusnya. Hari tu kita dah belajar pasal fungi kan? Betul? Kita dah lupa? Boleh on mic mikrofon boleh on? Boleh berkomunikasi dengan saya? Bising cikgu, banyak budak-budak. Siapa? Siapa awak budak-budak ke? Anak. Okey, saya teruskan. Ni sudah kan? Ni pun sudah, ni pun sudah, ni pun sudah, ni pun sudah. Okey, fungi dah kan? Okey, fungi pun sudah. Alga, dah ke belum alga? Belum. Belum Okey, so saya sama dengan alga. Alright. Sebelum tu nak tanya dulu soalan. Ada berapa kumpulan mikroorganisma? Siapa boleh jawab? 5. 5, bagus. Iaitu? Alga, Okey, virus, lagi? fungi, Okey, boleh. Lagi? bakteria, Lagi? protozoa. Bagus. Okey, so ada 5 mikroorganisma. Okey, so ni alga kita akan tengok secara detail lah. Okey, nutrisi. Saya dah beritahu apa maksud nutrisi. Okey, siapa nak cuba jawab? Nutrisi. Apakah itu nutrisi? Siapa nak cuba? Dah bising lah pula. Oh, dengar tak bunyi? Tak bunyi kat sini? Okey, suara saya clear Clear cikgu. Okey, siapa nak cuba? Nutrisi tu apa? Siapa nak cuba? Nutrisi. Cikgu bagi jawapan, saya jawab cikgu. Bagi jawapan apa saya tanya awak ni? Awak tak nutrisi tu apa? Cuba je jawab. Salah tak apa? Tahu cikgu. Tak tahu Orang lain? Sekejap, saya ada orang masuk ni. Okey, Li Sisi. Selamat datang, Li Sisi. Okey. Tak ada tak ada yang nak cuba jawab. Okey, nutrisi tu maksudnya gizi ataupun pemakanan. Alga ni dia makan apa? Okey, boleh catat nutrisi itu adalah gizi ataupun pemakanan. Apa yang alga ni makan untuk membesar ataupun bertumbuh. Okey, so alga ni dia berwarna hijau. Kenapa warna hijau? Sebab ada klorofil. Kalau orang tanya klorofil tu apa, orang jawab apa siapa boleh jawab? Try. Apa itu klorofil? Apa yang awak nak jawab kat kawan awak? Siapa nak try style? Test je, jawab je apa-apa yang orang rasa terlintas kat kepala kan. Apa itu klorofil? Saya tahu cikgu. Tak tahu. Lagi jawapan lain? Tak ada idea? Klorofil, apa itu klorofil? Tak tahu juga? Semua tak ada? Klorofil, okay, kalau orang tanya apa tu klorofil David? Jawablah pigmen hijau. So apa-apa yang berwarna hijau, pokok yang warna hijau tu kenapa warna hijau? Sebab ada klorofil iaitu pigmen warna hijau. Kenapa pigmen ni penting? Untuk menjalankan proses fotosintesis. Kenapa fotosintesis penting? Untuk dia bina makanan sendiri. So alga ni dia dapat membina makanan sendiri sebab dia ada klorofil lah. Okey. Ni klorofil membolehkan alga menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Okey. Setakat ni ada soalan? Tak ada. Tak ada. Kalau saya tanya, macam mana alga mendapatkan makanan? Apa jawapannya?
cuba. Takkan saya je yang mengajar. Awak kena respon juga. Kalau saya tanya, macam mana alga mendapatkan makanan? Melalui fotosintesis. Pandai. Thank you, Catherine. Okay. Okay, itu nutrisi. Sekarang kita pergi habitat. Habitat adalah tempat tinggal. So, alga ni tinggal kat mana? Okay, so kebiasaannya dalam air lah. Air tawar, air masin. Air tawar ni contoh air sungai. Air masin tu air laut lah. Tanah lembap, kulit pokok yang terdedah kepada cahaya matahari. Okay. Kenapa kena terdedah cahaya matahari? Perlulah sebab dia menjalankan proses fotosintesis. Kalau tak ada cahaya matahari, tak dapat buat makanan lah. Okay, cara pembiakan. So, alga ni dia perlu membiak. Dia membiak. Contoh so alga ni, salah satu contoh alga adalah Chlamydomonas sp. Sp ni spesies lah. So alga Chlamydomonas ni membiak secara asex. Okay, iaitu secara belahan dua ataupun secara seks melalui kaedah konjugasi. So ada dua cara Chlamydomonas ini membiak, sama ada secara seks iaitu konjugasi ataupun aseks belahan dua. Okay. Okay. Tadi Chlamydomonas. Sekarang ni Spirogyra. Ini Spirogyra ni. Spirogyra pula membiak secara satu cara saja, iaitu secara seks, iaitu konjugasi. Okay. Jelas tak ada soalan Kalau ada soalan bertanya je. Okay. Ini contohlah gambar macam mana cara pembiakan tu. Okay, ini cara aseks. Okay, ataupun aseks iaitu secara belahan dua. Okay, ini adalah Chlamydomonas. Okay, dia akan membelahkan diri dia. Okay, membelahkan diri dia untuk menghasilkan anak. Membelahkan diri untuk menghasilkan anak. Kemudian aseks, okay, dia akan bertemu jantan betina. Okay, dan menghasilkan gamet. Dan tentunya membiaklah. Ini aseks, ini seks. Okay, dua cara pembiakan. Okay, saiz alga. Okay, alga ni punya saiz yang berbeza-beza. Terdapat alga makroskopik seperti alga laut. Okay, makro ni maksudnya yang dapat dilihat dengan mata kasar lah. Okay, mikro pula yang tak dapat dilihat dengan mata kasar seperti Chlamydomonas dan Spirogyra. Okay, maksudnya kena guna mikroskop yang berukuran 1 mikrometer hinggalah beberapa ratus mikrometer. Okay, bentuk atau struktur asas alga. Okay, ni contoh Chlamydomonas. Okay, macam bentuk kumbang pun ada juga kan. Okay, ni bentuk Spirogyra. Okay, so kedua-duanya ada chloroplast dan ada dinding sel lah. Nukleus di tengah-tengah. Okay, alga unisel seperti Chlamydomonas dan alga multisel seperti Spirogyra mempunyai chloroplast yang mengandungi klorofil. So, dalam chloroplast ada klorofil. Habis untuk alga. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay, kita pergi pada protozoa. Apa dia? Slide tu tak bergerak. Ya ke? Okay, sekarang nampak tak protozoa? Nampak tak protozoa? Tak nampak, cikgu. Tak ada pun Tak cikgu. nampak? Tak bergerak saya- tu. Tak bergerak share langsung balik. tu kan blur cikgu. Okay, saya share balik. Sekejap. Can hang ni. Okay. Nampak protozoa? Nampak protozoa tak? Tak ada pun. Tak ada Sekejap. Nampak muka cikgu ada lah. Okay, kejap. Itu gamer cikgu. Okay, nampak? Okay, boleh. Cikgu. Okay. Alright. Okay, so tadi dah habis alga. Sekarang kita pergi pada protozoa. Bagi tahu kalau tak bergerak lagi. Okay, so protozoa adalah salah satu jenis mikroorganisma. Okay, ni contoh gambar-gambar protozoa. Okay, saiz protozoa. Kebanyakan protozoa merupakan mikroorganisma unisel yang berukuran 5 mikrometer hingga 250 mikrometer. Okay,
Sebutan dia micrometer ni, kalau perasan dia macam huruf ni, micro ni. Dan dilihat melalui mikroskop cahaya berkuasa rendah. Rendah. Okey. Protozoa lazimnya wujud secara berkoloni. Saya dah sebut berkoloni ni maksudnya apa? Siapa ingat? Maksud berkoloni. Saya ingat cikgu. Tak ingat? Siapa ingat? Siapa ingat? Berkoloni. Saya dah sebut masa ajar fungi tu. Fungi. Tak ingat? Okey, berkoloni maksudnya berkumpulan. Dia ada kumpulan dia. Berkoloni samalah maksud berkumpulan. Okey, bentuk protozoa. Okey, kalau tengok ni bentuk dia macam apa ni? Macam selipar kan? Tak bergerak pun slide tu cikgu. Tak gerak juga. Gerak tak? Gerak tak? Masih dekat protozoa tu, gambar tu. Ke Allah hai. Kenapa tak gerak Uh, gerak tak? Tak bergerak, cikgu. Susah betul tak ada buku teks ni. Sekejap, saya share balik. Dah. Nih. Sekejap. Oh, dia lambat sikit kot dia hang ni. Sekejap Okey, nampak Nampak? Nampak. Okey. So ni adalah bentuk protozoa. Okey, saya besarkan. Tak nak, kalau tak bergerak begitu lagi sekali Okey, so bentuk protozoa dia pelbagai bentuk. Okey, kalau gambar yang saya tunjuk ni adalah gambar protozoa jenis Paramecium. Okey, dia berbentuk selipar. Dan mempunyai struktur seperti mikronukleus, makronukleus, sitoplasma, volkul, makanan, volkul mengecut, membran sel dan rambut halus yang dikenali sebagai silia. Kalau awak tengok ni gambar ni, ada macam rambut-rambut halus kat hujung-hujung dia. Nampak tak? Ya, nampak. Okey, itu dipanggil sebagai silia. Okey, dalam ni ada makronukleus, mikronukleus, sitoplasma, vakuol, membran. Ni membran sel lah. Okey. Okey, saya pergi pada next slide. Bergerak? Tak, cikgu. Kita Dia lambat. Okey, jap. Gerak ke tak? Okey, ada tak gambar struktur asas Paramecium? Ada? Masih dekat bentuk protozoa tu. Tak ada gambar gambar yang baru tak ada Tak ada, masih gambar tadi. Okey, tak apalah. Okay, saya bacakan je. Okey, sitoplasma ni dia adalah salah satu Paramecium adalah salah satu contoh protozoa. Masih lagi sama? Ya, masih. Kenapa tak bergerak Sekejap Itu hang ke apa lah. Kalau dah bertukar beritahu Okey, dah hilang kan? Ya. Okey, saya share balik semula. Sekejap.
Okay, kejap Hmm. Personal. Hmm. Okay, saya bagi slide seterusnya. Okay, nampak? Nampak. Okay, ini tadi yang saya nak share tadi. Okay, so ni paramecium. Okay, jenis yang kedua untuk protozoa adalah tadi paramecium adalah ni amoeba. Okay, tadi kalau paramecium bentuk dia macam selipar kan? Okay, ni amoeba. Amoeba dia bentuk dia berubah-ubah sebab dia akan berubah semasa bergerak. Okay, so amoeba ni dia macam lebih kurang sama strukturnya. Ada nukleus, ada vakuol, ada vakuol mengacu dalam membran sel. Okay, ini struktur asas lah. Okay. Okay, nutrisi. Macam mana protozoa ni nak dapatkan makanan? Okay, so dia mengamalkan macam-macam cara. Kalau awak tengok gambar ni, okay, gambar ni menunjukkan bagaimana amoeba ni dia mendapatkan makanan dengan cara fagositosis. Okay. Saya ni. So terdapat terdapat protozoa yang dapat menjalankan fotosintesis. Okay. Kalau dia ada klorofil, dia dapat menjalankan fotosintesis. Contohnya Euglena. Euglena adalah salah satu contoh protozoa yang dapat menjalankan proses fotosintesis. Tapi ada juga protozoa yang bersifat parasit. Okey. Siapa tahu maksud parasit? Ada? Tak tahu? Parasit, siapa tahu maksud parasit? Kelas, ada yang nak cuba? Tak apa, saya tunggu. Tak tahu cikgu. Tak tahu. Okey, parasit ni maksudnya dia mendapatkan makanan dengan mengambil nutrisi daripada perumah. Okey, dia adalah menumpang. Lepas tu dia dah menumpang tu dia ambil zat daripada perumah tu. Contohnya bila dia tumpang dekat kulit pokok, okey, dia akan ambil zat daripada kulit pokok tu. Tu contohnya parasit lah. So parasit adalah cara nutrisi bagi Plasmodium sp. Okey. Tadi Euglena fotosintesis kan? Plasmodium dia dapatkan makanan secara parasit. Manakala amoeba dia akan mendapatkan makanan ataupun nutrien melalui fagositosis. Macam ni gambar ni. Apa itu fagositosis? Di mana amoeba ini akan mengeluarkan unjuran sitoplasma yang dikenali sebagai pseudopodium ataupun kaki palsu untuk bergerak dan mengepung makanan semasa fagositosis. Ini dah macam gambar ni lah. Dia macam ada kaki palsu, dia akan kepung makanan tu, okey, untuk mendapatkan makanan. Okey, inilah cara amoeba. Okey, amoeba untuk mendapatkan makanan secara fagositosis. So, tengok sini ada berapa cara protozoa mendapatkan makanan? Kalau tengok daripada ayat saya baca ni, ada berapa cara protozoa mendapatkan makanan? Ataupun apakah caranya? Ada berapa, guys? Dua ke cikgu? 2. Iaitu? Kaki palsu. Okey, 1 lagi? Lagi? Pseudopodium.
Kaki palsu sama lah dengan pseudopodium kan? Oh, Kaki palsu. Mengepung makanan semasa fagositosis. Kaki palsu dengan fagositosis benda yang sama tak? ya sama. Sama kan? So satu cara melalui fagositosis. Lagi satu cara melalui Mengepung makanan. mengepung tu fagositosis kan? Kaki palsu kah? Kaki palsu pun sama kan fagositosis kan? Fagositosis ni dia mengepung makanan menggunakan kaki palsu ataupun pseudopodium. Maksudnya benda yang sama lah, satu cara. Lagi cara lain selain dia kepung makanan tu guna kaki palsu. Apa lagi cara dia dapatkan nutrisi? Lalu ni ada atas ni. Euglena. Macam mana cara dia dapatkan makanan? Bersifat parasit. Parasit tu betul. Tapi yang parasit adalah untuk Plasmodium. plasmodium. Okey. Maksudnya ada 3. Lagi satu adalah secara fotosintesis. So ada 3 cara ya, ingat So protozoa ada 3 cara dia dapatkan nutrisi. Yang pertama secara fotosintesis, iaitu dia menghasilkan makanan sendiri. Cara kedua, dia dapatkan makanan secara parasit. Parasit ni maksudnya dia menumpang dekat tempat orang untuk ambil nutrien. Okey, dia tumpang kat perumah. Dan cara ketiga secara fagositosis, iaitu dia menggunakan kaki palsu untuk mengepung makanan. So ada 3 cara protozoa mendapatkan nutrisi. Boleh faham? Boleh. Okey. So nutrisi sama Okay, so next kita pergi kepada ni sama. Okay, gambar rajah menunjukkan macam mana fagositosis dijalankanlah oleh ameba. Okay, sekarang kita pergi pada cara pembiakan. Dia membiak macam mana? So kita tahu protozoa ni dia boleh dia ada 2 cara membiak. Sama ada secara asek ataupun seks. Okay, so gambar ini adalah gambar di mana paramecium dengan ameba membiak. Nampak gambar tak? Tak ada pun. Alamak. Tak ada Dari gambar. tadi Ya ke? Asyik gambar fagositosis Gambar kepung tu Gambar unjuran kaki palsu Ya. Ya, Ya. Kenapa lah hai? Mungkin dia lambat kot. Nampak? nampak. Dah tukar gambar? Dah. Okey. Okey, cara pembiakan. Okey, gambar ini menunjukkan paramecium dan sebelah ini adalah gambar dia adalah ameba ini paramecium, ini ameba. So, awak tengok cara dia. Kalau paramecium ni, awak tengok dia membelahkan diri dia. Dia membelahkan diri dia menjadi 2. So, ini adalah cara belahan dia 2. Sama dengan ameba. Okey, ini juga adalah cara belahan dia 2. So, agak-agak ini cara belahan dia 2 ni secara seks ataupun asek. Siapa boleh try? Apa cikgu? Ni, belahan dia 2, macam gambar saya tunjuk ni. Belahan dia 2 ni adalah cara pembiakan seks ataupun aseks. Aseks. Aseks, pandai. Sebab dia tak ada pasangan diri dia belah 2. Okay, so adalah aseks. Okay, ini cara macam mana dia membiak secara belahan dia 2. Okay, so dia belahkan dia punya diri dia, nukleus dia belah 2 untuk membiak menjadi bila dia belah 2 dia akan dapat 2 lagi sel anak lah. Okay, contohnya seperti paramecium dan ameba. Okay, di mana sel induk akan membahagi 2 untuk membentuk 2 sel anak, di mana 2 sel anak ini sama genetik dengan induk. Okay, walau bagaimanapun paramecium membiak secara konjugasi ataupun nampak tak gambar? Gambar konjugasi. Tak ada apa cikgu? Tak berubah Dah. Sekejap, saya betul. Okey. Konjugasi, nampak?
Dah. Okey. Okey, gambar ni adalah gambar paramecium. Okey, yang membiak secara konjugasi. Iaitu secara seks. Yang tengok dia kalau secara seks maksudnya dia ada dua jantan betina yang bertaup yang kemudian berlaku pertukaran genetik dan akhirnya membentuk 4 sel anak. Okey, itu secara pembiakan secara seks ataupun konjugasi. Okey, dua paramecium bertaup dan pertukaran bahan genetik berlaku. Okey. So, soalan saya, bagaimanakah ameba membiak? Cuba, bagaimanakah ameba membiak? Siapa nak cuba? Membiak secara seks ke cikgu? Secara seks, namanya. Melalui konjugasi. Konjugasi seks ke? No. Paramecium seks. Saya tanya ameba. Protozoa bagi ameba. Ameba membiak secara Aseks. iaitu Melalui belahan dua. bagus. Okey. Ameba belahan ada dua. Tetapi paramecium ada dua jenis pembiakan lah secara seks dan aseks, iaitu belahan ada dua dan konjugasi. Okey. Alright, kita pergi pada last kali iaitu habitat. Di manakah protozoa ini tinggal? Agak-agak kat mana protozoa ni tinggal? Siapa boleh try lah. Agak-agak Air tawar. air tawar. Betul. Okey, maksudnya kat longkang ke dekat tapi sebenarnya air laut pun boleh Tapi paramecium hanya di air tawar. Okey, ameba ada di laut, di air tawar, di tanah lembap dan di kawasan-kawasan perumah seperti kulit pokok dan sebagainya. Betulkah tak slide? Tak ada. Betul juga okey, tak apa. Okey, habis untuk protozoa. So alga protozoa dah siap. Okey, sekarang 10:46 Okey, kita pergi kepada bakteria. Okey, bakteria. Nampak gambar? Nampak. Okey. Saiz bakteria. Nampak saiz bakteria? Nampak. Okey. Okey, bakteria ni merupakan mikroorganisma unisel yang berukuran 0.2 hingga 10 mikrometer. Okey, bakteria dapat dilihat menggunakan mikroskop cahaya berkuasa tinggi. Tapi kalau protozoa, kita dapat tengok melalui mikroskop cahaya berkuasa rendah. Maksudnya dekat makmal sekolah kita boleh tengok mikroskop, makmal sekolah kita ada mikroskop cahaya berkuasa rendah. So boleh tengok protozoa. Tapi bakteria ada guna mikroskop cahaya berkuasa tinggi. Kemungkinan kalau kat sekolah tak dapat tengok. Sebab sekolah kita tak berapa tinggi sangat dia punya mikroskop dia. Okey, bentuk bakteria. So bakteria ni dinamakan berdasarkan bentuk asas dia. Okey, ada 4 bentuk bakteria. Yang pertama sfera, iaitu kita namakan sebagai coccus, pilin, spirilium, rod, bacillus dan coma, iaitu bentuk vibrio. Okey, saya ulang balik Ada 4 jenis bentuk asas bakteria, iaitu bentuk sfera, itu bulat lah. Okay, kita bagi sebagai coccus. Pilin ni macam cacing lah. Dia macam bentuk cacing macam mana? Dia macam macam ular tu kan? Okay, tapi kecil lah. Berpilin ataupun nama sebagai spirilium, bentuk rod, bacillus dan bentuk coma, vibrio. Okay, nampak tak slide baru? Ada. Tak ada juga? Masalah betul lah. Okay, saya balik. Okay, nampak slide baru? Nampak. Okay, so tadi saya dah sebut ada 4 bentuk. Iaitu pertama bentuk coccus. Coccus ni sebab kita makan sebagai coccus sebab bentuk sfera. Okay, ini bentuk berpilin, iaitu spirilium. Ini bentuk rod, iaitu bacillus. Ini bentuk coma,
iaitu Vibrio. Okey, ingat 4 bentuk bakteria. Okey, David, Vibrio bentuk apa David? Koma. Koma, bagus. Bacillus? Rod. Rod, bagus. Coccus? Spera. Ya, dan Spirillum bentuk Pilin. berpilin, bagus Okey, next saya pergi kepada slide seterusnya. Struktur asas bakteria, nampak? Nampak? Okey. So kebanyakan bakteria mempunyai dinding sel yang teguh. Okey, yang memberi bentuk dan sokongan kepada bakteria. Dinding sel bakteria tidak dibina daripada selulosa tetapi dibina daripada asid amino dan polisakarida. Okey. So kalau soalan kenapa dinding sel bakteria teguh? Sebab diperbuat daripada asid amino dan polisakarida. Polisakarida itu apa cikgu? Itu adalah sejenis bahan nutrien protein. Okey, bahan protein yang menyebabkan dia sangat kuat lah. Okey. Okey, saya pergi pada slide seterusnya. Okey, nampak gambar? Struktur asas bakteria. Nampak? Ada? Ada. Okey. So ini struktur asas dia. Okey, kena tahu dia ada dinding sel, dia ada membran sel, dia ada bahan genetik, sitoplasma, flagellum ni macam echo lah. Okey, bintil glukogen dan kapsul. Itu struktur asas bakteria. Yang mana semua bakteria mesti ada benda-benda ni semua, struktur ni semua. Okey, next. Gambar seterusnya ada gambar macam bulu-bulu, nampak tak? Nampak? Okey. So setengah bakteria mempunyai kapsul yang melindungi dinding sel. Kapsul ni macam kulit kat luar lah. Okey. Setengah bakteria pula mempunyai struktur rambut halus. Kalau nampak macam bulu-bulu ni, okey, yang dipanggil sebagai pili. Yang membolehkan bakteria melekat pada permukaan tertentu. Okey, so bulu-bulu ni menjadikan dia sangat mudah melekat lah. Setengah bakteria juga mempunyai struktur seperti echo. Okey, yang dikenali sebagai flagellum untuk membantu pergerakannya. Okey, soalan saya, apakah fungsi pili pada bakteria? Siapa nak cuba? Apakah maksud pili? Ada dekat dalam slide ni. Ya, kalau awak baca. Membolehkan bakteria? Melekat pada permukaan. Yes. So fungsi pili membolehkan dia melekat pada permukaan tertentu. Okey, apakah nama lain bagi ekobakteria? Flagellum. Flagellum. Okey, yang membantu pergerakan. Okey, next slide. Okey, sikit lagi. Kita lagi 11 Okey, next slide. Nutrisi bakteria. Macam tadilah, macam mana bakteria ini mendapatkan makanan. Nampak nutrisi? Ada Nampak. keluar? Okey. So, macam-macam cara dia dapatkan makanan. Okey, antaranya dia menghasilkan makanan sendiri kalau dia ada klorofil. So, untuk yang ada klorofil, caranya senang je. Tengok, klorofil kan? Kalau klorofil maksudnya dia boleh menghasilkan makanan sendiri. Okey, tapi setengah bakteria juga dia bersifat parasit. Tadi saya sebut parasit maksudnya dia menumpang ataupun mendapatkan nutrien daripada perumahnya. Dan lagi satu, dia bersifat saprofit. Okey, apa maksud saprofit? Saprofit maksudnya dia mendapatkan nutrien daripada organisma yang telah mati. So ada berapa cara dia dapatkan makanan? 3, iaitu secara dia menghasilkan makanan sendiri. Lagi? Bersifat Lagi? parasit. Bagus. Lagi? Nutrien daripada Lagi satu? organisma yang telah mati. Iaitu namanya
Secara Saprofit. saprofit. Okay, klorofil, saprofit, parasit. Okay. Okay, nampak tak habitat? Tukar tak slide? Tak tukar macam ni lah. Tak. Okay, habitat. Maksud tempat tinggal. Di manakah bakteria ini tinggal? Okay, bakteria ni kat mana-mana je lah kan. Kat badan kita, kat tangan kita semua ada bakteria. Okay, tapi secara umumnya ditemukan di udara, di air, di tanah dan ke semua organisma yang dan bahan yang mereput. Okay, so sebenarnya banyak tempat lah ada bakteria, udara, air, tanah dan ke semua organisma yang dan bahan yang mereput. Okay, itu habitat. Okay, cara pembiakan bakteria. Sebenarnya dia ulangan je. Bakteria ni macam dia membiak. Okey, sama juga dia secara aseks ataupun seks. Okey, aseks secara belahan dua, seks secara Konjugasi. Okey, so macam ulangan je macam tadi. Okey, itu cara pembiakan bakteria. Okey, ini gambar dia. Okay, kalau tengok gambar, inilah gambar di mana bagaimana belahan kedua itu berlaku. So, ini sel induk. Sel induk itu akan membahagi dan akhirnya membentuk dua sel anak yang sama genetik dengan sel induk. Okay. Okay, ini pun sama. Ini adalah cara di mana macam mana konjugasi itu berlaku. Okay, itu secara pembiakan aset. Okay, kalau tengok dalam bakteria ada plasmid. Plasmid ni apa? Plasmid ni sangat penting lah untuk pemindahan bahan genetik. Okay, so ni ada dua bakteria. Okay, 1, 2 ni. Okay, di mana dia akan bertemu pada tube konjugasi. Okay, dan tube ini akan bercantum pertemuan dua sel. Okay, dan plasmid akan memindahkan bahan genetik kepada bakteria lagi satu dan akhirnya sel anak terhasil. Okey. Ni ada plasmid ni penting Itu. Okey, last sekali. Jap, last. Okey, kejap. Okey, so ni adalah secara detail lagi macam mana konjugasi itu berlaku. Okey, ini adalah plasmid. Nampak tak plasmid? Nampak. Yang ni ni plasmid. Dan saya kata plasmid ini penting untuk pemindahan genetik semasa proses konjugasi. So plasmid ni apa? Dia merupakan gelang kromosom kecil yang mampu bereplikasi. Maksudnya mengganda. Okey, secara bebas dan bertanggungjawab untuk memindahkan bahan genetik semasa konjugasi berlaku. Okey, so plasmid ni pentinglah untuk memindahkan bahan genetik. Okey, jap. Okey, lagi dia punya. Ciri istimewa. Okey, ciri istimewa. Okey, kenapakah dikatakan bakteria ni ada ciri istimewa? Okey, so ada satu bakteria ni namanya Bacillus anthracis. Bakteria ini dia membentuk endospora. Apa tu endospora? Okey, endospora ini dikatakan dia membentuk endospora untuk bertahan dalam persekitaran yang sangat ekstrim. Contohnya kawasan tu terlalu panas, macam kat gurun pasir kan. Ataupun terlalu sejuk. Ataupun kemarau, tak ada air, tak ada makanan. Okey, so dia membentuk endospora. Kenapa endospora ini dibentuk oleh bakteria ini? Okay, kenapa? Sebabnya okay, ni contoh gambar endospora. Ini spora, ini permukaan perlindungan lah. Itu dikatakan sebagai endospora kerana untuk bertahan ni saya buka slide ni. Okay, so endospora spora yang terbentuk dalam sel bakteria dan mempunyai permukaan perlindungan yang kuat. Okay, permukaan perlindungan endospora ini akan pecah apabila berada di kawasan persekitaran yang sesuai untuk pertumbuhan dan seterusnya bercambah untuk membentuk bakteria baru. So endospora ni dia akan pecah lah bila dia berada di kawasan-kawasan yang best untuk dia tumbuh. So bila dia pecah, dia akan bertumbuh membentuk bakteria yang baru. Okey, habis untuk bakteria. Satu virus. Virus nak tambung lagi ke nak stop? Stop. Stop
Okey, boleh. So, kita akan jumpa lagi hari apa? Minggu depan. Hari... Saya punya jadual. Dah baru kan? Ya, Jadual baru kita akan jumpa hari... Selasa. Selasa. Okey, untuk virus. Okey, saya rekod ni, nanti saya akan share link ni untuk awak tengok balik muka awak. Okey, sekejap. Saya nak stop sharing. So, sila tengok muka masing, buka kamera untuk saya rakam. Kau tadi dah? Tadi tak rakam. Tadi hanya ambil gambar sahaja. Okey, buka je kamera. Okay, peace sikit. Elaine, Crystal, Adele, Kat, Lisisi, Huang Ting Ting. Lydia tak dapat nak buka kamera. Saya rakam tau ni. Nanti awak boleh tengok balik. Kat, are you there? Sekejap, cikgu. Allah, banyak makeup lah ke? Baju lah. Adele? Are you there, Adele? Lisisi, are you there, Lisisi? Lisisi. Lisisi malu ke? Okay. Kat, awak seorang je belum? Janganlah tutup muka awak, Lisisi. Sekejap, saya nak set lagi sekali. One more time. Crystal. Okay, satu. Lisisi, jangan tutup. Okay, 1, 2, 3. Okay, sampai sini saja. Jumpa minggu depan. Bye-bye. Cikgu. Bye. Bye. Bye.